Subhanallah, subhanallah. Jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jelas ke yang belakang? Jelas. Takut tak jelas. Saya kira depan ni macam tak jelas kat belakang tu. Jelas okey, baik. Baik. Pertama sekali terima kasih saya ucapkan kepada barisan-barisan ahli jawatan kuasa surau, para jemaah yang berbahagia, barisan AJK, dan yang dihormati dan disayangi dan didoakan para sidang hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita mulakan majlis kita dengan berselawat, dan kita setiap kali hatta dalam Jumaat sekalipun, kita antara yang kita mulakan, antara rukun khutbah adalah selawat. Selawat ke atas Nabi, selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara rukun khutbah. Bahkan kita digalakkan dalam apa-apa jua waktu, dalam maknanya kita disuruh untuk melazimi selawat. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam hadis menyebut dalam riwayat Al-Baihaqi, kalau tak silap saya, perbanyakkan selawat terutamanya pada hari Jumaat. Dalam riwayat yang dikira para jumhur, kalau kita nak kira rata-rata, hadis tu dikira hadis hasan lah, kalau nak dikiranya jumhur. Sebab apa? Yang mana hadisnya menyebut sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan dibentang pada setiap Jumaat. Sebab tu dalam kehidupan kita disuruh berselawat, terutamanya kalau dalam hadis menyebut terutamanya hari Jumaat. Hatta dalam Jumaat, dalam khutbah kita selalu, bukan selalu, memang kita mana-mana negeri pun kat Malaysia ni memang tak ada ubahnya. Memang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dia berselawat. Allah dan malaikatnya berselawat. Maksudnya memberikan segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat itu pun menyuruh, ya ayyuhallazina amanu sallu ala wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita merujuk balik kepada tafsir, kalau kita tengok balik antara tafsir Syekh Al-Maraghi
Al-Maraghi. Yang dikarang tafsir itu adalah dia punya Al-Maraghi adalah tafsir daripada Syekh Al-Maraghi, Syekh Muhammad Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Al-Maraghi, bukan Maraghi, Maraghi. Maraghi. Kadang-kadang bila sebut tafsir ni, kita tafsir Al-Maraghi ni, bila sebut Al-Maraghi ni biasanya orang dia ada terkeliru sebab dia ada dua Al-Maraghi ni. Satunya Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Yang keduanya Syekh Ahmad Mustafa. Yang tadi tu Syekh Muhammad Mustafa. Yang ni Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Dia sebenarnya dua-dua ni adik-beradik. Cuma abangnya yang abangnya adalah Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Dia merupakan Syekhul Azhar, seorang rektor Azhar pada zaman dululah, masa zaman mungkin masa tu Malaysia pun belum establish lagi rasanya. Tak silap saya 40-an rasanya. Sebelum 50-an lah. Malaysia pun belum establish lagi masa tu. Maknanya yang kita cerita tentang ni tafsir Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Dia ni adik. Dia merupakan seorang ulama tafsir di Azhar, di Universiti Al-Azhar. Dia bila bercerita tentang ayat tadi tu yang kita selalu dengar masa khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam tafsir Al-Maraghi menyebut yang mana menafsirkan wahai orang yang beriman, doakanlah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama mendapat rahmat. Yang kedua, kita memuliakan baginda walau dengan apa cara sekalipun yang kita mampu. Maknanya pertama sekali kita doakan Nabi ini mendapat rahmat dengan selawat. Yang kedua, usaha kita muliakan baginda walau dengan apa cara sekalipun. Mengikut antara contohnya adalah mengikut baginda dalam perkara yang baik, mengikut sunnahnya, atau mematuhi setiap arahan baginda dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan cara kita mengucapkan selawat dan salam kepada baginda dengan lidah kita. Itu yang ditafsirkan dengan ayat ini oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, selawat ni sebagai tanda kita cinta Nabi. Sebagai tanda, tapi belum terbukti lagi lah tuan-tuan. Sebagai tanda, tapi itu adalah salah satu tanda kita cinta kepada Nabi. Bila nak cerita tentang, saya sukalah nak berkongsi tentang Abu Bakar As-Siddiq ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nak cerita tentang orang yang sangat cintakan Nabi, antara contoh yang paling kita boleh ambil adalah kita punya yang Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana pada suatu hari apabila Abu Quhafah, dia ni pada hari di mana Abu Quhafah ingin memeluk Islam, Abu Quhafah ni adalah ayah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana nama penuh dia adalah Abu Bakar Abdullah bin Uthman Abi Quhafah. Itu nama penuh kita punya Khalifah Rasulullah. Jadi apabila hari di mana Abu Quhafah ini ingin memeluk Islam dan dia menghulurkan tangan dia untuk berbai'ah kepada Nabi untuk menganut Islam, masa tu ada juga Abu Bakar di sisi lah. Makna kejadian tu Abu Bakar ada. Dan Abu Bakar ni menangis. Tahu? Fabaka Abu Bakar.
As-Siddiq. Dan menangislah Abu Bakar. Dan orang pun tengok hairan, dia jadi pelik. Dan Nabi pun bertanya, "Wa ma yubki ya Abu Bakar?" Kenapa kamu menangis wahai Abu Bakar? Dan Abu Bakar pun menyebut kenapa dia menangis adalah la an takuna yadu ammika makana yadihi yubayi'uka 'ala al-islam yuqirullah bainaik ainaik yuqirullah ainaik bihi ainaik. Kalaulah yang berada di tapak tanganmu adalah, yang menggantikannya adalah bapa saudaramu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah lebih baik. Dan dengan apa? Dengan memegangnya tangan itu yang digantikan Abi Talib tu, Abu Talib, bapa saudara kepada Nabi, yang menggantikan tempat Abu Quhafah itu, dan perkara itu menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ingin ingatkan, antara perkara yang Abu Bakar ni tahu, antara perkara yang paling Nabi sedih dalam kehidupan ni, antara perkaranya adalah tidak Islamnya Abu Talib. Tidak Islamnya Abu Talib. Kalau mengikut riwayat Syiah, ada yang Syiah ke di sini? Kalau mengikut riwayat Syiah, Abu Talib ni dia mati dia dalam keadaan Islam lah. Tapi kalau kita yang ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib ni dia punya mati tu tak sempat menganut Islam. Jadi Abu Bakar ni menangis. Menangis sebab apa? Terkenangkan sekiranya yang berada di hadapan itu, yang bersalaman dengan Nabi itu adalah Abu Talib, menggantikan bapaknya Abu Quhafah yang mengucapkan syahadah itu, adalah lebih baik. Kerana dengan gembira bila Abu Talib masuk Islam, memeluk Islam, dan Nabi pun gembira, adalah lebih baik baginya daripada bapaknya sendiri masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat macam mana semangat Islamnya, betapa cintanya Abu Bakar ni pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta dia sanggup sekiranya bukan bapa dia yang masuk Islam, dia sanggup sekiranya digantikan dengan Abu Talib, kerana perkara itu menggembirakan Nabi. Lebih dia suka sekiranya Abu Talib yang masuk Islam pada hari itu. Dan itulah tanda, tuan-tuan, cintanya, bukti cintanya Abu Bakar ni pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah buktinya, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yu'minu ahadukum Allahu akbar, subhanallah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu hinggalah dia lebih mencintai aku daripada kedua-dua orang tuanya, lebih daripada anaknya, dan lebih daripada manusia semuanya. Dalam riwayat yang lain mengatakan hatta akuna min anfusakum. Lebih, dalam riwayat yang lain mengatakan lebih daripada kamu mencintai diri kamu sendiri. Itulah buktinya, tuan-tuan dan puan-puan, betapa kuatnya, betapa besarnya cinta Abu Bakar kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan bila kita nak dibandingkan dengan iman,
Bila dibandingkan iman seluruh umat manusia dengan Abu Bakar, tidak setara timbangannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik, itu penerangan saya tentang selawat. Kita selingan sajalah tadi tu, sebab nak mengingatkan kepada kita semua tentang keberkatan, tentang kelebihan selawat ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah tentang istighfar. Apa yang saya nak cakap bukan tentang selawat lah, tapi itu adalah selingan daripada saya sebagai peringatan kembali, satu perkongsian. Apa yang nak cerita hari ini adalah tentang istighfar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, istighfar, perkataan istighfar itu, kalau bahasa mudahnya adalah, maksudnya adalah minta ampun, mudahnya. Tapi kalau kita tengok balik, kita teliti balik secara mendalam, ghafara itu dalam makna bahasa Arabnya, dia bukan sekadar minta ampun, dia bukan sekadar minta hapus dosa. Tapi istighfar ini adalah kita sampai tahap minta supaya dikambus dosa itu, padam dosa, supaya orang lain pun tak tahu dosa kita. Itu yang dimaknakan dengan istighfar. Sebab itu apabila kita setiap kali lepas solat, pertama sekali kita minta istighfar. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun terhadap dosa-dosa kita, sama ada yang kita tahu ataupun kita tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mendedahkan aib kita ni, dia mendedahkan aib kita ni, tak payah jauh, dia dedahkan aib kita ni dengan ahli keluarga kita cukup. Dia dedahkan aib kita, tak payah jauh lagi, cukup dedahkan aib kita dengan pasangan kita, cukup. Pasti tak ada seorang pun hari ni yang pandai bercakap depan orang lain. Termasuklah orang tu diri saya sendiri. Tuan-tuan. Maknanya diri saya sendiri pun Allah menutup aib. Sebab tu saya boleh bercakap di depan ni. Tapi dengan rahmat Allah, dia telah menutup aib kita. Dia telah menutup keaiban kita. Sehingga kan tak ada manusia yang tahu, tak ada manusia yang tahu kita punya dosa, kita punya aib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia ni, kita tak ada manusia yang tak ada aib, yang tak ada dosa. Hatta saya mengambil kisah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh, seorang ulama besar. Seperti yang kita tahu, Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu kisahnya, yang mana ada orang nampak dia dalam kesusahan, bawa buku, bawa barang yang banyak, dan orang pun datang tolong. Dia tengok Imam Ahmad ni orang yang mulia, orang mulia di masyarakat, seorang yang berilmu, seorang yang alim. Orang mulia kan Imam Ahmad ni. Orang tengok dia, orang pakat pergi tolong lah bila tengok dia dalam susah. Dan Imam Ahmad ni pun bila tengok, satu hari tu bila tengok dia mengenangkan, tiba-tiba dia mengenangkan macam mana orang sanggup susah payah tolong dia, dia pun terkenang. Satu ketika ni dia rasa sedih je tengok. Itu yang dia pun cakap lah, "Lau alimtu ma'ildi minal khataya waz zunub lahasautu ala ra'si bit-turab." Imam Ahmad pun kata, kalaulah kamu tahu apa yang ada di sisiku, dosaku, segala aibku, barangkali kamu ni tak tolong aku. Barangkali kamu ambil pasir, kamu letak atas kepala aku. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang tawaduk, seorang yang
Sangat besar jasa dia dalam masyarakat Islam. Seorang imam besar. Kedudukan dia pun sangat besar dalam masyarakat ketika itu. Tapi macam mana dia melihat diri dia? Dia melihat aib dia di sisi Tuhan. Tidaklah lebih mulia daripada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita ni, siapa kita ni? Siapa kita ni nak merasa hebat? Itulah, tuan-tuan, contohnya. Bila kita melihat diri kita ni lebih hina daripada orang lain. Itu sebab kita perlu melazimi istighfar. Sebab itu Tuhan tutup kita punya aib, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila orang ramai ni, kita baguslah orang ramai ni, bila dia kadang-kadang, ialah, dia bila nak balik pada Islam, kadang-kadang dia ni tak tahu. Ramai orang yang bila saya duduk di saya duduk di dalam masjid ni, ramai orang yang jumpa saya. Bagusnya dia nak balik Islam ni baguslah. Tapi cuma dia tak tahu. Dia rasa bila nak kembali kepada Tuhan ni, dia mesti melalui jalan orang-orang yang tertentu. Dia mesti melalui jalan manusia-manusia tertentu. Kita ni tak perlu. Islam ni kita tak perlu. Kita bukan macam sebahagian agama yang lain. Bila nak kembali kepada Tuhan, perlu ada confession. Paderi duduk sebelah tu kita punya di noja kita. Bekah paderi. Haji Noor. Dia pun memang kata pengalaman dia sendiri. Memang dia ada kuasa, ada surat confession. Dia cerita sendiri macam mana keadaan bila orang nak kembali kepada Tuhan. Dia ada confession. Tak, kita ni Islam bukan begitu. Bila manusia ingin kembali kepada Tuhan, dia tidak perlukan perantaraan. Sebab Allah itu Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah ni Ghaffar, Allah ni Maha Pengampun. Sebab itu agama melarang kita tajassus. Melarang kita mengintip dosa orang. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dakum ba'da. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan dan keaiban orang lain. Kerana apa? Kerana Allah itu pengampun. Jadi kamu tak perlu cari masalah orang lain. Tak perlu cari salah orang lain. Kamu buat masalah je. Sebab kalau dia minta kepada Allah, minta keampunan, pastilah Allah itu Ghaffar. Allah mengampunkan. Hatta dalam hadis, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala makani minka wala ubari. Wahai anak Adam, engkau ni selagi mana engkau ni doa ke aku, selagi mana kamu ni berdoa kepada aku, dan kamu ni duk mengharapkan pada aku sajalah, tak mengharapkan pada lain, aku ampunkan saja kamu. Aku ampunkan saja apa salah kamu yang ada pada kamu, wala ubari, dan aku tidak peduli. Maknanya tuan-tuan, sebesar mana dosa kita yang kita sendiri tahu dan Allah sahaja yang tahu, Allah itu mengampun. Sebab itu kita dilarang membuka aib kita sendiri dengan orang lain. Kalau kita nak minta ampun, minta pada Allah. Mana besar mana dosa kita, Allah akan ampunkan. Dalam riwayat yang lain kata, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosamu, daripada dosa tu daripada langit, daripada bumi sehingga langit. Kemudian engkau jumpa denganku di akhirat, selagi mana kau tak syirikkan aku,
akan aku bagi keampunan. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Selagi mana dia tak mensyirikkan Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Maknanya kita jelaslah dekat sini dia punya border, dia punya apa? Dia punya sepadan adalah syirik. Makna kita jangan buat dosa, jangan kita sampai tahap mensyirikkan Allah. Itu adalah paling jelas. Jadi kita kena menguasai bab akidah. Jangan sampai kita tersalah melakukan satu dosa yang syirik. Itu yang sangat mustahak lah. Kadang-kadang syirik ni kita tak nampak. Perkara yang kita tak nampak. Bila kita melihat kepada ubat itu menyembuhkan, hatta itu pun boleh jatuh syirik. Jadi itu yang kita kena hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu kita disuruh melazimi istighfar. Itu yang saya nak ceritakan. Istighfar itu. Dalam hadis ada menyebut man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Sesiapa yang melazimi istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Allah jadikan untuknya bagi setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Bagi setiap duka cita kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan dia dengan jalan yang dia tidak sangka. Jalan yang kita sangka gaji kita. Jalan yang kita sangka kita punya duit pencen bulan-bulan. Jalan yang kita sangka pendapatan kita lah. Tapi itu yang Allah berjanji man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita ni melazimi istighfar, Allah membuka jalan kita, membuka jalan untuk kita bagi setiap masalah ni tuan-tuan. Bagi setiap masalah kita, kehidupan kita ini, jalan keluar. Khusus, bukan kata khusus, dalam hadis ini menyebut tentang orang yang beristighfar. Bukan cerita orang yang bertahmid, tapi man lazimal istighfar. Siapa yang melazimi istighfar, Allah janjikan jalan keluar untuk dia. Apa jua masalah dia. Wa min kulli hammin faraja. Daripada setiap duka cita kebahagiaan. Tuan-tuan, duka cita ni kalau Allah campakkan kepada kita duka cita, kalau kita tengok balik tuan-tuan, kadang-kadang tu kita yang duduk di rumah yang enak, duduk di rumah yang rumah yang besar, makan yang enak, di tilam yang empuk tempat duduk kita, tapi kadang-kadang kita ni penuh dengan susah hati. Nak dibandingkan dengan orang yang di kampung tu, rumah pun kadang-kadang tu, yelah kita tengok kan macam mana rumah orang kampung. Kadang-kadang tu banyaklah ketidaksempurnaan dia. Banyak ketidaksempurnaan dia. Kita tengok makan pun kadang-kadang tu apa yang ada, adalah. Kadang-kadang tu bukanlah maksud dia makan dia tu tak pun semewah kita. Tapi Allah mencampakkan kepada kita, walaupun dalam keadaan kehidupan kita begitu, kita masih rasa susah hati. Kita masih rasa tidak bahagia. Nak berbanding dengan orang kampung tu, kadang-kadang perkara yang kecil je dia rasa bahagia, tuan-tuan. Itu sebab Allah kata, menjanjikan man lazimal istighfar, antaranya adalah wa min kulli diqin wa min kulli hammin faraja. Bagi setiap duka cita kebahagiaan. Kadang-kadang orang ni duka cita, tuan-tuan. Duka cita, Allah campakkan duka cita. Macam mana Fir'aun macam mana Fir'aun mempunyai kerajaan yang besar, yang mempunyai kerajaan yang kuat,
Negara-negara, kebanyakan negara sekeliling dia membayar ufti. Dia mempunyai kerajaan yang kuat, dia mempunyai tentera yang kuat. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidaklah bahagia dalam hati dia. Nak cakapkan Allah mencampakkan duka cita, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah beratnya bila Allah mentakdirkan kita dengan duka cita. Jadi hadis ini menawarkan kita kebahagiaan dengan melazimi istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan merezekikan kita dengan jalan yang kita tidak sangka. Kadang-kadang tu kita ni berharap, tapi kita dapat rezeki yang daripada jalan yang tidak disangka. Kadang-kadang kita ni terlalu berharap kepada manusia, tapi yang datang kepada kita bukanlah apa yang kita harapkan, tapi bantuan daripada yang lain yang kita tidak sangka. Itu antara perkara ajaib yang Allah kurniakan kepada kita. Itu adalah satu kurniaan Allah, tuan-tuan. Jadi bila sebut tentang istighfar ni, bila sebut tentang istighfar, saya nak bagi contoh tentang penulisan. Kalau tuan-tuan rasanya mungkin ramai antara kita yang sudah baca buku La Tahzan, kitab La Tahzan, karangan Aid Al-Qurni, yang dinukilkan oleh Aid Al-Qurni. La tahzan, jangan bersedih. Tapi saya tak tahu, rasanya ada dalam Malaysia punya ni. Sebab saya baca tu dalam saya ada dua, bahasa Inggeris dengan bahasa Arab dia. Sebab saya beli masa di Mesir. Sebab dia memang tak jual lah buku bahasa Melayunya. Jadi saya pun tak tahu, ada yang rasanya mungkin ada sebab dia sangat popular. Tapi nak ceritakan antara dalam yang dinukilkan dalam kitab karangan Aid Al-Qurni ni, dia menceritakan antara kisahnya. Antara yang saya terbaca adalah tentang bagaimana seorang wanita ini yang dia telah kehilangan suaminya, dan dia kehilangan tempat bergantung lah. Dan dia pun pada satu hari itu adalah mufti di salah sebuah negara Arab ni. Dia bersiaran kan dalam slot soal jawab, dan dia pun menelefon. Dia dalam siaran tu yang mengatakan, yang dia menceritakanlah bagaimana dengan istighfar dia. Apabila dia menceritakan kisah dia yang kehilangan suami, dan dia hilang tempat bergantung, dan kemudian yang dalam soal jawab itu menganjurkan dia untuk beristighfar. Dan dia pun beristighfar dengan banyaknya. Dia beristighfar dengan banyaknya, dan dia pun menyuruh ahli keluarga dia yang lain, anak-anaknya beristighfar. Sehinggalah satu hari yang mana dia ada orang datang berjumpa dengan dia yang mengatakan ada peninggalan tanah yang banyak untuk dia atas nama dia, yang tak tahulah daripada mana. Maknanya bukan daripada dia punya ni lah. Tapi ada orang yang tak diketahui telah meninggalkan sebidang tanah untuk dia, dan mereka ingin membeli dengan jumlah beberapa juta rial lah dalam kisahnya. Dan cukuplah dia dengan jumlah tu untuk dia membesarkan anak-anak dia, dan dia boleh meneruskan kehidupan dia. Tapi hari ni kita nak tengok macam mana itu adalah satu bukti. Dia bukanlah satu yang kita boleh pegang. Itu bukanlah satu hadis. Itu hanyalah satu kisah daripada nukilan Aid Al-Qurni ni. Tapi cuma kita bolehlah mengambil iktibar daripada cerita itu tentang istighfar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Macam mana janji mengeluarkan seseorang itu daripada kesusahan,
dengan melazimi istighfar. Ajaib tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak menceritakan tentang istighfar itu, hendaklah saya mohon kepada semua, itu perkara yang kecil saya nak mohon. Melazimilah istighfar. Itu sahaja perkongsian saya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya ingin buka soalan sekiranya ada. Pendek je saya punya penyampaian ni. Tak banyak. Tapi harap dia mempunyai makna yang besarlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pendek je. Tak payah panjang-panjang. Tak nak bagi panjang-panjang. Nanti bukan masuk pun kepala. Tapi tak apa. Saya buka sekiranya ada persoalan, apa-apa perkara yang ingin diajukan, insya-Allah sekiranya saya ada kemampuan dengan tahap ilmu saya bantu. Sekiranya tak ada, kita tutuplah majlis. Ya. Ya? Baik. Okey, terima kasih Haji. Saya minta maaf kejap boleh? Saya bagi laluan untuk azan ke? Saya bagi laluan untuk azan ke terus? Oh, tak perlu. Okey, baik. Mana saya teruslah Baik. Istighfar ni bukanlah itu yang dimaksud dengan istighfar, tuan-tuan. Sebenarnya istighfar ini adalah dengan sepenuh hati. Dia mudah. Astaghfirullahalazim. Dan dah panjang lagi tu, tak apalah. Cuma nak cakapnya, penyerahan hati kita ni kepada Allah. Penyerahan. Maknanya dia bukan sekadar lazimi istighfar. Dia pun astaghfirullahalazim. Tapi bagus. Ya. Saya faham. Saya pun tanya cara bacaan istighfar apa. Saya faham pemahaman istighfar lain daripada imam saya membaca istighfar. Saya tak pernah soalkan, tapi kenapa saya sebab imam saya tu cuma sama macam yang saya punya pandangan. Maksud dia macam mana? Kenapa dia istighfar ni? Saya bukan soalannya tentang cara istighfar tu bermaksudnya dengan penuh hati, dengan besar sendiri lah. Tak apa. Saya just for academic purposes. Okey. Lepas istighfar tu macam mana? Okey, baik. Kebanyakan orang istighfar macam ni. Ah. Saya istighfar lain. So saya nak tahu betul ke tak betul ke tak betul. Yang tak betul tu maksud dia yang mana tu? Minta maaf, saya sendiri pun kurang faham yang tu. Ya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey. Kalau okey. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada juga isu tu tentang apa? Perkataan hayya tu kan. Okey, sebenarnya dalam hal itu sebenarnya dua-dua tepat. Dua-dua betul. Sebab apa? Dia ada satu riwayat ni yang memang dalam riwayatnya menulis hayya dengan sebutan hayya. Ada satu riwayat yang lain dia dengan sebutan hayyul qayyum, al hayyul qayyum. Ada satu lagi al hayyul qayyum, tapi dua-dua riwayat tu ada. Maknanya boleh, tak ada masalah dua-dua tu. Yang tu okey jelas yang tu. Cuma dia tak ada masalah yang tu, tak ada ni. Cuma kalau tanya kenapa dia sebenarnya dia ada
ada riwayat dia. Maknanya dua-dua boleh diterimalah sebab ada riwayat dia dan apa? Kira diterimalah dia punya tu. Dia punya hayya dengan hayyu tu. Dia bukan satu masalah yang besar lah. Sebab apa? Cuma kadang-kadang tu orang keliru kan. Ya. Ya, betul. Banyak riwayat ceritakan Nabi Muhammad ni dia lapar, perut dia ikat. Dia tahan lapar, perut dia ikat. Masa berperang pun dia pernah dalam berperang pun dia ikat perut. Kenapa Nabi kita ni menyuruh kita makan, kita lapar dan berhenti berkejam, padahal dia sendiri bertahan lapar. Dan Abu Bakar begitu kaya punya orang yang boleh bagi harta langsung mudah sebab dia sangat-sangat menyayangi Nabi kita. Kenapa Nabi kita ni berlapar hingga ikat perut, berperang pun dia ikat perut. Kenapa jadi Ustaz? Okey. Baik, terima kasih Haji. Untuk soalan yang kedua tu berkenaan Nabi berlapar. Sedangkan Nabi menganjurkan apabila lapar, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Daripada riwayat yang Haji cerita tu, riwayat tentang Nabi mengikat perut itu adalah ketika darurat. Maknanya ketika berperang. Antaranya ketika ada mengikat perut tu ketika bukan ada makanan masa tu. Maknanya dalam darurat. Antaranya dalam kisahnya antaranya ketika berperang. Memang tak ada masa. Dalam keadaan yang sangat suntuk ataupun sempit kita cakap. Dia bukanlah maksudnya Nabi sendiri sengaja dia tak nak makan tak. Itu yang kita kena fahami tu. Sebenarnya itu waktu darurat. Dia bukanlah. Ada pun ketika waktu bukan waktu darurat, Nabi seperti yang disebut lah. Seperti dia sabda tu. Dia tak ada berlapar sebenarnya. Nabi tak berlapar dan dia tak menggalakkan kita untuk berlapar. Melainkan dengan berpuasa tu memang tak boleh inilah. Semoga yang tu semoga dapat pencerahan lah yang tu ya. Ada apa soalan lagi? Muslimat ada? Tak ada. Ni saya pun berkongsilah. Cuma kalau ada kemusykilan ataupun tidak yakin, saya pun menganjurkan tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada orang yang lebih arif lah. Mungkin lebih yang lebih hebat ilmu dia daripada saya. Saya ni kecil, kerdil je. Ilmu pun tak seberapa. Cuma dapat bantu sikit je. Kalau ada persoalan, saya jawab pun dengan tahap ilmu saya lah. Dan sekiranya saya tak dapat menjawab, saya akan KIV dulu soalan tu. Saya akan rujuk kepada yang lebih arif lah. Ada soalan lain? Tak ada ya? Okey, tak apa. Jadi, saya menutup saya punya ceramah ni dengan kesimpulan lah. Pertama, kesimpulan yang saya ada cerita pasal selawat tadi kan. Maknanya daripada selawat tu, kita berselawat. Maknanya, perbanyakkan selawat. Sebab apa? Kita mesti taat kepada Allah. Dan kita mesti taat kepada Rasul kita. Dan kita mendoakan Rasul kita. Sebab apa? Allah dan malaikat sendiri berselawat. Tapi cuma itu kena jelas lah. Dia tak sama. Bukannya Allah berselawat.
Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, bukanlah maksudnya macam kita. Macam kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak. Maksud dia Allah memuji Nabi ni di hadapan malaikat-malaikat yang tinggi. Maksudnya malaikat-malaikat yang mulia. Di kalangan malaikat-malaikat ni ada yang terbaik. Allah memuji. Mana selawat kita ni tak samalah dengan selawat bagaimana Tuhan kita berselawat, bagaimana malaikat kita berselawat. Cuma kita punya selawat macam itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan mengikut tafsir daripada tafsir Al-Maraghi tadi, karangan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kita pertama kita selawat. Yang kedua, kita mendoakan. Yang kedua tu kita kena ikutlah. Kena ikut segala Nabi. Itu yang last saya sampaikan di sini pun saya mengajak kepada sunnah. Kita menghidupkan kembali sunnah. Sebab apa? Banyak sunnah-sunnah Nabi yang telah ditinggalkan ataupun asing kat diri kita ni. Antara yang saya sebut, kalau tak salah saya, di surau ni ke saya ada menyebut antaranya macam lah, antara yang paling jelas yang ditinggalkan, antaranya solat dalam kereta, dalam kenderaan. Kita boleh solat dalam kenderaan, itu sunnah Nabi. Itu sunnah yang memang saya rasa sangat ditinggalkan. Sebab apa? Bila saya bincangkan dengan saya punya kenalan, saya punya kawan-kawan tu kadang-kadang dia pun bukanlah terkejut, tapi cuma tak tahu pula kan. Tapi dalam riwayat memang ada Nabi solat dalam kenderaan, solat sunat lah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada wuduk, kita boleh solat dalam kenderaan kita mengikut kadar kemampuan kita lah. Jangan pula kita dalam kita solat dalam kereta, kita sujud kan, bawah steering kepala kita pergi, lain pula jadinya kan. Tak tahu ya. Minta maaf maksud dia tak apa jelas yang tu. Tak ada apa dengar. Ada yang dia di sini banyak khilaf. Dia banyak perbincangan. Maknanya di peringkat ulama, memang ulama kontemporari lah. Sebab dulu pun tak ada lah. Maknanya ulama silam pun memang tak ada cerita isu kapal terbang ni. Cuma nak ceritakan tentang nak ceritakan tentang solat dalam kapal terbang ni, kebanyakan yang membincangkan adalah ulama kontemporari. Mana ulama yang moden lah, ulama moden. Maknanya ulama yang zaman-zaman mutakhir ni lah. Antaranya ada yang mengatakan perlu kita solat dan perlu diganti semula, dan kita solat itu solat hormat waktu, dan perlu kita ganti semula kerana kita tidak dapat menyelesaikan rukun dengan sempurna. Antara perkara lah, antara hujah. Dan saya berpandangan tak ada masalah. Saya berpandangan tidak ada masalah kita solat dalam keadaan tu, sebab kita dalam darurat. Dalam darurat, tapi kita ada wuduk. Kita dalam keadaan suci daripada hadas. Waktu tu kita dah wajib solat sebenarnya. Kita wajib solat. Bukan solat hormat waktu. Tapi kita wajib menunaikan solat. Maknanya bila kita dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan
kita bebas daripada hadas dan kita pun tunaikan solat dalam kapal terbang tu. Mana kita dalam keadaan darurat, memang kita tak dapat menyempurnakan beberapa rukun, kebanyakan rukun kita tak dapat ni, tapi dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi ada hujah-hujah yang lain lah. Ada hujah yang mengatakan tak boleh. Tapi apa yang saya berpegang pada pendapat yang mana tak ada masalah. Sebab apa? Kita dalam waktu darurat. Dalam waktu darurat. Yang mana bila kita ni wajib solat bila kita dah bebas daripada hadas. Kita kena solat. Dia memanglah kena solat. Solat bila tiba waktu dia kena solat. Itu cerita dia. Cuma ceritanya sempurna ke tidak rukun tu, itu soalan lain lah. Cuma yang ceritanya baik yang yang nak diperbincangkan tentang perlu ganti ke ataupun tidak. Sebab ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Bukan maksud dia tidak sempurna solat tu. Maknanya bila kita dah touchdown, kita dah landing, kita kena solat semula. Sebab apa? Yang tadi tu dikira solat sunat, solat hormat waktu sajalah. Tapi ada pendapat yang mengatakan sah. Maknanya diterima. Tapi itu adalah satu khilaf. Maknanya tak ada masalah. Itu ijtihad masing-masing. Ijtihad masing-masing. Maknanya apa yang kita pegang. Jangan pula apa yang kita pegang tapi itu kita tak buat. Itu salah lah. Maknanya apa yang kita pegang itu yang kita kena buat. Itu je. Maknanya tak ada masalah. Kalau nak lebih arif saya rasa itu boleh rujuk rujuk orang yang lebih handal lah. Cuma daripada yang saya punya hasil perbincangan, hasil tahap ilmu saya memang itulah. Maknanya memang itu pun perbincangan ulama contemporary memang itu dibincangkan. Jadi jelas yang tu. Jadi ada soalan lagi? Ya. Maksud dia solat Okey, baik. Terima kasih soalan. Antaranya tentang macam mana solat bila ni kan, dia tepi highway kan. Pertama sekali saya sendiri tak bersetuju. Bila orang berhenti solat di tepi highway, ikutkan, memanglah kita nampak itu satu orang cakap, satu syiar. Kita seronok. Satu bahagian tu saya seronok melihat macam mana orang ni dalam kesusahan dia masih rasa bertanggungjawab untuk jaga dia punya amalan dia. Dia punya kewajipan dia sebagai seorang hamba. Tapi daripada satu sudut, itu menunjukkan kekurangan ilmu kita lah. Sebab kita ni boleh solat dalam kenderaan. Boleh. Bukanlah kata boleh. Maksud dia, bila dalam keadaan darurat. Kalau dalam semayang sunat memang tak ada masalah. Tu jelas Jelas yang tu. Semayang sunat tak ada masalah. Solat dalam kenderaan, dalam semayang sunat memang tak ada masalah. Hatta Nabi sendiri pun buat. Bila saya cerita Nabi sendiri buat, memang dia cerita dalam hadis tu tak adalah menyebut macam mana sujud dia apa semua. Tapi memang secara logiknya kita dalam kenderaan macam mana Nabi nak bersujud, macam mana Nabi nak rukuk. Di atas kenderaan. Maknanya itu hadis tu dia tak adalah cerita macam mana kan. Tapi nak ceritakan itu isu solat sunat lah. Ini nak bincangkan tentang solat fardu. Kita boleh kita solat dalam kenderaan dengan syarat dalam keadaan darurat lah. Macam contoh apa keadaan darurat yang saya maksudkan? Antaranya adalah bila waktu malam. Kadang tu saya sendiri pun
saya kadang-kadang tu waktu subuh kan, saya bergerak sebelum subuh. Jalanan highway. Bahaya saya nak tepi. Itu pula PKP. Mana boleh kita berhenti solat. Memang kalau kita berhenti tu memang tak dibuka lah. Boleh saya nak solat di tepi apa. Tapi risiko banyak. Ular satu perkara. Masalah ular datang apa binatang berbisa lah saya maksudkan. Antaranya. Itu mana kita dalam keadaan darurat. Jadi dibolehkan untuk kita solat dalam kenderaan. Bila solat dalam kenderaan ini memang dah tak ada kiblat. Saya cakap tu terang. Saya terangkan. Maknanya memang tak ada kiblat untuk kita. Bila sebut. Dalam satu hujah mengatakan kiblat kita macam mana depan itulah kiblat kita. Melainkan kita tahu dengan jelas mana kiblat kita, tak ada masalah kita nak berpaling dan kita balik semula ke depan. Kita paling mana kiblat. Cuma diceritakan dalam masalah kiblat ni apa yang kita yakin. Dalam satu hadis yang saya sendiri pun tak ingat dengan jelas dia punya hadis dia macam mana, tapi saya maksud hadis tu macam mana dalam satu riwayat tu menceritakan sahabat-sahabat ni bila sampai waktu dia diorang ni dalam satu tempat yang dalam satu tempat yang diorang pun tak tahu kat mana kiblat, mana kiblat kan. Jadi ada seorang sahabat menghadap sana. Seorang sahabat lagi menghadap ke sini. Seorang sahabat lagi menghadap ke sana. Dan balik pun cerita kepada Nabi. Tapi apa yang Nabi kata sah lah. Maksudnya dalam nak ceritakan kiblat tu apa yang kita yakin. Kalau kita duduk dalam satu masjid yang mana dalam kita ni macam di Malaysia ni, dan bila Jabatan Mufti pun dah kata, Jabatan Mufti, Jabatan Ukur kata ukuran tu dia dah kata memang ini kiblat ni. Tapi kita tak yakin sebab kita punya kemampuan ilmu tu lebih tinggi. Ada. Sebab ada dalam setahun lepas ada satu orang yang memang ilmu kiblat dia tinggi. Dia bagi tahu masjid yang ni, masjid yang tu kebanyakan masjid tak betul kiblatnya. Tapi tak apa ya. Perlu dia ganti solat dia kalau masih dalam waktu. Kalau dah habis waktu tak apalah, diterimalah solat dia. Selagi mana selagi mana dia tahu tu sebelum habis waktu, memang dia kena solat ganti semula lah. Cuma kalau dia dah habis waktu solat, dimaafkanlah. Habis waktu solat, dimaafkanlah. Cuma kalau dia sedar arah kiblat dia salah dalam tempoh waktu belum habis, maka perlu dia bangun dan ganti semula solat tu. Kan mana kena solat semula lah. Cuma kalau dah habis waktu dia, tak perlu qada. Tak perlu qada solatnya. Yang itu jelas Okey. Ada soalan lagi? Sunat tak ada masalah. Maksudnya yang mana tu? Solat sunat ke apa? Maksudnya semayang tak ada masalah sebab itu memang dah hadis tu memang ada pasal tu. Berdiri tegak apa semua. Dibolehkan sebab ada hadis tentang solat duduk.
Yang mana apa nama sahabat? Allahu Akbar. Saya dah lama tak ulang hadis tu. Kalau sebagai wajib kita kena diri. Betul. Dah Itulah saya kata. Tak ada masalah. Sebab memang ada hadis tentang apa? Ada seorang sahabat ni, dia solat dengan memegang tali. Dan Nabi melarang perkara tu. Dia maknanya dia berdiri sebab letih. Dan dia pegang tali. Dan Nabi melarang perkara tu. Dan Nabi menganjurkan solat duduk. Sebab solat sunat. Tak ada masalah. Cuma dia apply untuk solat sunat lah. Tak ada masalah. Macam saya masukkan dengan hadis tu, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Itu kena jelas lah sembahyang sunat ni, cuma dia tak seberat lah solat fardu. Ya Ji, soalan solat fardu lah. Dia okey. Dia macam ni Ji. Bila dalam keadaan darurat, mana yang kita mampu buat dalam rukun itu kita wajib buat. Tak tinggal memang kalau kita tinggal memang batal lah solat tu. Cuma bila kita mampu berdiri, kita kena berdirilah. Maknanya bila tu sebab kita bila solat, kita sakit kita tak mampunya nak sujud, tak mampunya nak rukuk. Tapi waktu qiyam, kita duduk atas kerusi, tak boleh lah. Maknanya mana rukun yang haji mampu buat? Mana rukun yang haji mampu buat? Maknanya tak boleh berdiri kan qiyam sebab dia ni. Jadi gugurlah kewajipan rukun itu. Mana gugur kewajipan untuk qiyam. Maknanya dan seterusnya, rukun seterusnya apa dia? Rukuk. Boleh tak rukuk dalam keadaan tu? Keadaan darurat tu boleh rukuk tak? Tak boleh lah kan, sebab kita berdiri juga kan. Gugur rukun tu. Itulah yang dimaksudkan tu. Tapi duduk, boleh duduk. Wajib lah. Mana kita kena selesaikan rukun tu. Mana kita tak boleh skip rukun yang kita mampu. Cuma mana rukun yang kita tak mampu, kita buat semampu yang habis. Maknanya kalau kita tak mampu duduk, tak mampu berdiri, duduklah. Semampu yang kita boleh. Maknanya bila macam tu, dah gugur rukun dia. Macam tu. Maksud gugur rukun tu bukanlah maksud dia tak buat. Tapi maksud diganti dengan kemampuan kita lah. Jelas yang tu ya? Okey, baik. Baik. Allahu Akbar. Dia bab solat. Bila kita solat di hujung waktu. Bila bab solat di hujung waktu ni, yang mana dalam soalan haji ni, untuk semualah kalau ada yang tak dengar kan, soalan haji ni, soalan tuan haji kita, apabila kita dalam keadaan solat, bila kita ni terlepas, kita tertidur, lalu kita pun terjaga hujung-hujung waktu. Tengah-tengah kita solat tu dah dengar azan masuk waktu yang lain. Dalam tu perbincangannya ada juga khilaf dia. Dan antara yang kuat pandangan dia adalah kita selesai dengan satu
satu, kita selesai dengan satu rakaat, maka kita ni lah, kita Allahu Akbar, kita dah kira selesaikan macam biasalah. Dia termasuk dalam waktu tu. Maksud kita termasuk dalam dia termasuk dalam solat dalam waktu dia. Maknanya selesai satu rakaat. Ada dalam kitab Allahu Akbar. Banyak saya lupa yang tu. Itulah tuan-tuan puan, jangan tak ngulang kita ngaji. Banyak yang kita lupa kalau tak ngulang ni. Nak ngaji tu tak sesusah yang kita nak ingat. Tapi dalam satu perbincangan tu, dalam kitab tu ada mengatakan 2/3 daripada solat tu. Mana kita dapat 2/3. Maksud 2/3 tu, contohnya solat maghrib, kita dah habis rakaat kedua, baru kira lah. Tapi pendapat yang kuat, selesai dapat satu rakaat, kira kita solat dalam awal waktu lah. Ya? Kalau tak dapat, dia kira kita kena solat kita tak adalah kita kena ganti solat, cuma kita dikira termasuk dalam solat qada lah. Dia jadi solat qada lah. Maksudnya bukanlah kita kena batalkan, tapi macam saya cakap, perbincangan dia banyak. Dia ikut pada ijtihad kita. Sebab ada satu dalam satu kitab tu, yang kitab fiqh ada menceritakan tentang dapat 2/3. 2/3 dan kalau tak kita solat tak dikira dalam solat tak dikira dalam waktu dia, memang kita kena habiskan solat dahulu. Habiskan solat, tapi kita kena ganti semula. Mana habiskan solat yang kita tengah lakukan tu, dan kita kena ganti semula lah. Itu satu pandangan yang lain. Itu saya kata nak rujuk lebih tepatnya. Tapi dalam yang yang kebanyakannya, cukup sempurna satu rakaat sempurna, dikira lepas tu dikira solat dalam waktu lah tu. Mana dikira dalam solat dalam waktu dia. Maknanya kita solat, contohnya kita solat maghrib asar kan. Tiba-tiba habis rakaat pertama tu, kita dah lepas sujud tu kita bangun, dah dengar azan. Kiranya tak apa lagi dikira solat dalam waktu lah. Itu yang saya maksudkan. Tak apa kita kira yang tu. Tapi kalau belum sempat, tapi kalau dalam mazhab imam saya tak berani cakap imam mana, saya sendiri banyak lupa yang ni. Tapi salah satu imam 4 mazhab, antara dia punya hujah, dia kata dapat takbir dah kira satu solat, dah kira solat dalam waktu. Itu saya kata perbincangan dia banyak. Tapi dalam kita mazhab Syafi'i, yang muktabar, yang kuat dia, pandangan yang kuat adalah cukup satu rakaat sempurna, dikira solat dalam awal waktu. Jelas yang tu? Ya? Kalau tak cukup, pendapat dia, ada pendapat yang kena qada, tapi ada pendapat cukup, tapi dia jadi solat yang kita status solat kita tu adalah solat qada lah. Faham yang tu? Status, saya cerita tentang status lah. Mana dia tak perlu qada sebenarnya. Sebab kita bila kita solat tu belum sempat naik tengah solat, kita batal dengar azan. Jadi status solat kita tu adalah solat qada lah. Mana kita dah menunaikan solat tu lah, tapi status, saya cakap ni tentang status. Status dia. Jelas tu. Tapi tak perlu ganti. Jelas yang tu. Itu dalam pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i lah, mazhab kita. Jelas yang tu? Kalau tak jelas cakap. Jelas lah. Status dia qada lah. Maksud dia kita solat tu,
Tapi tak perlulah kita nak tukar niat balik. Taklah. Cuma kita qada ni dengan adaan. Maksud dia sama juga tunai. Cuma tunai di waktu yang lain. Qada ni tunai di waktu yang lain. Adaan apa saja aku solat fardu Jumaat tunai kerana Allah Taala. Sama, qadaan ni bukan ganti. Dia tunai juga. Ikut cuma waktu yang lain. Makna waktu, dia perbezaan waktu kat situ. Jelas yang tu. Makna tak perlu qada lah. Cuma bila saya cakap ni, maksudnya yang kita punya pandangan dalam mazhab Syafi'i tak perlu qada, tapi status kita, status solat kita jadi solat qada lah. Faham ni tu? Ya. Ya betul. Tak perlu. Itu cerita dia. Macam saya cakap tadi, ada pendapat yang lain. Tapi saya tak nak cerita lah pendapat yang lain. Saya tak nak keliru, nanti keliru. Senang cerita tak perlu. Tapi kalau nak, mungkin nak lebih jelas, saya show kan tuan-tuan, boleh rujuk orang yang lebih arif lah. Sebab saya ni takut juga persepsi sebab orang, kita ni tak ada doktor kat depan tu. Ya betul. Bila tuan-tuan jumpa pendapat yang lebih kuat, saya harap tuan-tuan perempuan nilai semulalah pendapat saya. Ya, sebab ini saya cakap, ini adalah kadar ilmu saya lah. Setakat yang saya baca perbincangan ulama-ulama, begitulah. Solusi, maknanya kesimpulan yang kita dapat daripada perbincangan yang saya baca ni, itulah. Macam soal solat dalam waktunya itu, perbincangan dia banyak. Antara, saya tak pasti sama ada mazhab Hanafiyah ataupun Malikiyah yang mengatakan bila angkat je takbir dan masuk waktu solat, dikira tak apa, kita dah kira solat dalam waktu. Tapi minimum dia yang kita pegang sekarang ni adalah cukup 1 rakaat. Faham itu? Kalau dah tahu kita ni tajulah sikit. Tapi itulah, cuma yang bila orang cakap solat dia dalam kualiti tak kualiti, itu bukan soal dia lah sekarang ni. Sebab kena tengok balik juga. Solat kualiti tu bukannya dia ada pembahagian solat. Itu perbincangan yang lain. Kalau kita nak bincang, kita kena buat kuliah yang lain itu. Panjang pula perbincangan dia. Ya? Tak macam saya cakap, maksud dia status solat tu adalah solat qada lah. Teruskan juga. Jelas yang tu? Saya takut tak jelas. Sebab silap saya juga bagi banyak sangat pandangan. Patut saya bagi tahu satu je. Tapi cuma nak lebih faham. Nak lebih faham, perbincangan tu ada. Faham yang tu? Perbincangan tu ada. Jelas yang tu ya? Saya takut tuan-tuan perempuan tak jelas ya. Kalau jelas, alhamdulillah lah. Boleh aja. Ya. Tak. Maksudnya bila kita nak solat qada, untuk solat-solat kita yang dah lepas-lepas, dia dah, orang cakap dia dah tak, orang cakap dia dah tak disabitkan dengan waktu dah. Maksudnya kita kena qada selagi kita boleh, selagi mampu kita segerakan.
Sebab kita dah cukup lambat dah terlepas waktu dia. Selagi boleh segerakan. Tapi dengan syarat kita selesaikan rukun, apa maksudnya, kita selesaikan apa tu? Rukun dahululah. Maknanya solat waktu tu. Maknanya kalau kita dalam solat maghrib, kita selesaikan maghrib dululah. Ya, betul. Maksud dia macam mana tu? Maknanya kalau solat isyak 4 rakaat, bila kita qada cukup dengan qada 2 rakaat, maksud dia. Itu itu tertolak tu kalau ada pandangan macam tu. Tak, sebab kita ni sebenarnya kita kena fahamlah apa yang kita hutang. Ya? Saya minta maaf, tak berapa dengar. Ya, betul. Kita tu kata, kita bila usalli fardhu subuh raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Jadi kita kena buatlah rukun subuh tu macam mana. Kita kena buat sunat subuh tu macam mana. Apa sunat muakkad dia. Maknanya kita tak boleh skip. Kita memang sembahyang subuh lah. Bukanlah kita bila masuk waktu lain, kita kena solat dalam keadaan lain, tapi ganti yang subuh tadi. Tak boleh lah. Maksud dia, apa yang kita hutang itu yang kita bayar. Sebenarnya. Jelas kan tu? Sebab ada juga yang sebelum ni, saya duduk di masjid, ada beberapa orang datang jumpa saya soalan yang tu. Bila semayang subuh lah selalunya, sebab semayang subuh ni melibatkan doa kunut. Yalah, doa kunut ni sunat tu satu perkara lah. Cuma dia tanya soalan tu. Tapi kena faham lah yang tu. Bila kita solat qada, kita solat qada untuk waktu tu, kita kena solat untuk waktu itulah. Maknanya bukanlah kita solat yang lain. Solat waktu tu. Maknanya kita qada subuh pada waktu zuhur. Lepas kita siap solat zuhur, kita baru nak semayang subuh. Ganti pagi tadi tak semayang lagi. Jadi kita semayang subuh lah. Tapi kita niat qada lah. Salli fardhu subuh qada'an lillahi ta'ala. Ataupun waktu-waktu yang dah lepas. Contohnya kata, saya masa umur 27 tahun dulu, saya setahun saya tak solat. Nak ganti waktu solat. Tapi kata ganti tu waktu subuh, sembahyang subuh lah. Waktu solat subuh lah. Bukannya dia bergantung, okey, kita dalam sekarang ni berada dalam waktu asar. Mana kita nak ganti subuh, kita kena semayang macam mana semayang asar. Faham dengan saya punya perumpamaan ni. Tapi yang simple dia macam tu. Bila waktu solat, bila kita nak ganti solat, kita ganti solat yang kita nak solat tu. Bukannya solat yang lain. Jelas yang tu? Jelas yang tu? Alhamdulillah kalau terjelas yang tu. Apa ada soalan? Kalau ada, saya bagi yang terakhir. Kalau tak ada, kita tutup majlis. Tak ada ya? Baik. Saya rasa cukup sekadar tu. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.